إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام. شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله على الله. بسم الله. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qadasallahu sirrah. Al-babul awal fil bayanil aqidah. Situ. Bab yang pertama menyatakan akidah ahli sunnah wal jamaah, pegangan ahli sunnah mengikut jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah jamaah jamaatus sahabah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ya'is minkum fasara ikhtilafan katsira fa alaihi bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajis. Hadisun sahihun. Man ya'is minkum fasara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang panjang umur di kalangan kamu, maka kamu akan melihat perpecahan umatku yang terlampau banyak. Ya, wa 'alaikum bis sunnati, menjadi kewajiban bagi kamu berpegang dengan sunnahku. Wa sunnati khulafa'ir rasyidin, dan sunnah perjalanan khulafa'ir rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu di antara pengganti Rasulullah SAW. Addu 'alaiha bin nawajis, dan gigit dengan gigi geraham kamu. Gigit dengan gigi kinayatun an syiddati tamassuk ala sunnah. Itu kinayah daripada kuat kita berpegang dengan sunnah Rasulullah SAW. Man tamassaka bi sunnati dakhala al-jannah. Siapa berpegang teguh dengan sunnahku, jaminan syurga untuk dia. Ya, itu di antara pesanan Nabi. Oleh kerana itu sini akidah ahli sunnah wal jamaah. Ya. Dan wajib atas yang akil balik, yang berakal dan yang sampai umurnya, bahawasanya mengetahui bahawasanya Allah Ta'ala itu wahdahu la syarikalah. Ini uslub salaf, dan ini dibawa oleh Hujatul Islam Al-Imam Ghazali. Ada begitu kira wujud kidam baka itu khalaf, salaf wala khalaf, duduk min ahli sunnah wal jamaah. Mana-mana dia boleh berjalan berlaku lah. Wahdah, mana wajib kita mengetahui. Batu ulama menyebut awal wajibil alal insani ma'rifatun ilahi bistiqani. Awal yang wajib bagi insan ma'rifat akan Allah Ta'ala bistiqani abi tayaqun, dengan yakin bidalil Quran sunnah wa dalilul aqli, dan dalil akal. Ya, siapa yang tidak sedemikian bahaya besar kan. Ya. Bakal tidak ada dalil, maka dia masuk dalam taklid. Ya. Man qallada fi tauhidi imanuhu lam yakhlu min tardidi. Man qallada fi tauhid, siapa yang taklid dalam tauhid dia, ya, tidak ada nas, tidak ada nampak suran akalnya, maka imanuhu lam yakhlu min tardidi. Iman dia tak sunyi pada taraddud, mana tak kuat bergonggah. Ya, dia kena ada dalil. Jadi tiap-tiap satu sifat tu ada tiga wajib. Ya, tiga wajib. Wajib syar'i, kita berpegang, berakidah sebagaimana telah dibentangkan oleh Quran dan hadis Nabi SAW. Contoh di sini wahdahu la syarikalah. Yang kedua, menolakkan lawan dia, yang mustahil bagi dia. Ya, tasyrik bagi Allah Ta'ala itu kita tolak. Kalau wahdah dan pengajian khalaf dipanggil apa? Sifat wahdaniyah. Ya, apa makna wahdaniyah? Ya, iaitu la saniyalahu fi zatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi. Atau ibarat dia ibaratun an-nafil kumumus sittah, atau banyak ibarat daripada ulama. Ibaratun an-nafil kumumus sittah, ibarat daripada ternapinya kam yang 6. Kam muttasil munfasil fi zat, muttasil munfasil fi sifat, muttasil munfasil fi af'al. Itu bagaimana yang telah dibahas dulu kan. Muttasil munfasil, muttasil pada zat, maknanya apa? Bukanlah zat Allah Ta'ala itu berangkai, mana dicantumkan dengan beberapa unsur. Ya, mana murakkab, bukan, tuan, bukan itu. Itu style kita. Kita ni satu, tapi sekira-kira muttasil, berhubung darah, tangan, kaki, macam-macam dan ya. Tuhan bukan begitu. Itu muttasil. Mana zat Ta'ala bukanlah satu, tapi daripada rangkaian yang banyak, tidak. Ya, satu. Itu muttasil. Munfasil makna bercerai. Mana tidak ada zat lain setaraf dengan zat Tuhan, itu mana munfasil. Ya, itu muttasil dan munfasil fi zat. Yang kedua muttasil munfasil pada sifat. Mana muttasil pada sifat yang mana tidak ada di zat Tuhan itu satu jenis sifat yang berbilang, dua kudrat, dua iradat, tidak itu. Ya, itu membawa kepada lemah. Sebab bila dua
habis. Ta'aluk tidak umum. Kalau dua kudrat, satu jadi langit, satu jadi bumi, batal makna ketuhanan. Sebab jadi langit, bumi dia tak buat. Bila jadi bumi, langit dia tak buat. Sedangkan bila makna Tuhan, makna iftikar kullu ma ada ilaih, berhajat segala yang lain kepada dia. Kalau ada satu zarah lepas bertuhan, batal makna ketuhanan. Kalau batal makna ketuhanan, tak ada langit bumi, tak ada, kita pun tak ada. Sebab tidak boleh mengeluarkan daripada tak ada kepada ada, mesti taraf dia zat tu bersifat dengan ketuhanan. Faham dia? Atau makna ketuhanan tu tersirat dalam kalimah la ilaha illallah. La ilaha dengan makna la mustaghnan an kulli ma siwa wa mutakiran ilaihi kullu ma ada illallah. Baru kita sebut tiada Tuhan, mana tiada zat yang terkaya dari yang lain, mana dia tak berhajat pada yang lain. Kemudian yang lain tu terikat dengan dia. Kalau dia tak berhajat, orang lain pun tak hajat dia, tu bukan Tuhan. Tuhan tu ni itu bukan Tuhan. Tuhan mesti dia terlepas yang lain, sebalik yang lain terikat dengan dia. Itu berdasar pada ayat ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah. Daripada lafaz fuqara, ulama keluarkan tu iftikaru kulli ma siwa ilai, atau iftikaru kulli ma ada ilai. Mana iftikar yang lain bergantung pada dia setiap saat, tak boleh lepas tu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ta'ala menjadikan kamu dan perbuatan kau, ay amalukum ma masdariyah. Maknanya segala pandangan kita, penglihatan kita, perjalanan duduk bangun, semua minallah. Ya, kalau kita faham tu usulnya, dia akan rasa dan itu dia akan berlazat dengan af'al Tuhan. Ya. Kemudian wallahu wal ghaniyul hamid. Atalah ghani, kaya sini bukan makna kaya banyak harta, orang panggil hartawan. Kaya banyak duit, orang panggil jutawan, kan tu fakir lagi. Dan kaya dengan makna dia tidak berhajat. Dia tidak berhajat, tidak terikat, tidak bersandar kepada sesiapa pun. Ya, kita nampak kaya tapi berhajat dan terikat. Ya, kalau nyaut tap dia terik kan habis tu gitu. Ya, jadi kaya yang sebenar-benar itulah dia. Jadi dalam kita menafikan tiada bersifat ketuhanan, maksud itu. Ya, tiada zat yang bersifat ketuhanan dengan makna tidak ada zat yang dia terkaya dari yang lain, dan yang lain semua bertumpu pada dia. Illallah, bagi kita sebab melainkan Allah, ya. Allah lah zat yang maha kaya sebenar, dan yang lain semua terikat dengan dia. Dan bila kita faham itu, dia akan pergi pada tauhidul af'al. Semua dari dia. Sekarang la fa'il hakikatan illallah, tidak ada yang membuat sebenar melainkan dia. Baru kita akan rasa fa'il daripada dia. Dan bila fa'il yang hakiki, wujud yang hakiki ialah Allah Ta'ala, maka wujud yang bertaraf ketuhanan ini wujud yang hakiki, mana wujud yang mutlak. Adapun wujud sekian makhluk adalah wujud muqayyad. Maka wujud sebenar yang dikehendaki la maujud bihaqqin bau illallah. Jadi wujud yang sebenar melainkan di situlah kita akan rasakan tauhid yang sebenar dengan Allah Ta'ala, ya. Kemudian cara mendapat tauhid sama ada dengan ta'akul, kita berfikir ni usuluddin peringkat awam. Ada peringkat ada sikit dia merasakan dengan zauq, mengenal Tuhan bil mukasyafah, bizauq, wijdan, syuhud dan ayan, ya. Itu dia. Budak tu keluar, jangan menangis dalam ni. Ini tempat menangis. Ya, ini tempat belajar. Wahdahu la syarikalah. Allah tu wahdah, tunggal, la syarikalah, tidak ada yang menyertai bagi dia. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada kita lah kufuwan ahad, standing tak ada. Dia tunggal dalam ketuhanannya, tunggal dalam pentadbirannya, tunggal dalam kebesaran, tunggal ahad, tunggal kehebatan Allah Ta'ala yang maha dahsyat, ya. Wahdahu la syarikalah, mana dia tunggal, tiada syarik, tiada sekutu baginya. Satu. Fardun la nazira lahu, Allah Ta'ala tu fardun tunggal, la nazira lahu, tidak ada baginya banding, tidak ada satu pun yang setaraf dengan dia. Masya Allah, itu kita tengok tentang keagungan, kedahsyatan Allah Ta'ala. Tidak ada satu tanding. Kita termasuk semua makhluk dia bertanding, dia kaya, dia buat, dia kaya, ini sama-sama kita. Dengan Tuhan tak ada, dia tunggal, ya, tunggal, tidak ada bandingan, tunggal dalam segala-gala kesempurnaan dia. Kemudian sarmadiyun la nihayata lahu, sarmadi mana kekal, ya, la nihayata lahu, tiada baginya kesudahan. Ini wujud yang hakiki. Wujud yang hakiki mana wujud yang tidak didahului oleh ketiadaan. Huwal awwalu wal akhir. Huwal awwalu mana wujud adalah bila bidayah, la bidayata lahu, tidak ada permulaan. Sebab apa? Wujuduhu asliyun, wujud Allah Ta'ala tu asli, ya. Ada pun wujud kita bukan asli, dan ya, wujud kita arid, baru datang.
Sebab tu kita ada surat beranak kan. Sebelum ni kita tak ada. Kita lahir berapa tahun? 60, tahun 50 kan, tahun 40, tahun 60 terlahir. Makna kita ada asal Adam mutlak, tak ada. Kemudian dia adakan. Maka wujud yang sebenar ialah wujud yang tidak didahului oleh ketiadaan. Mana dia bersifat dia dengan qidam. Betul, zat dia dipanggil qadim. Qadim isim, qidam tu sifat. Qadim mana zat muttasif bil qidam. Zat yang bersifat dengan qidam itulah zat wujud yang hakiki. Ya tasif pula bil baqa. Mana wujud yang tidak didahului oleh ketiadaan dan wujud dia tidak akan bertembung dengan ketiadaan. Ya, dalam istilah usuluddin dipanggil dinafikan dua adamain, adam sabiq lil wujud dengan adam lahik lil wujud. Adalah wujud yang hakiki. Siapa wujud hakiki? Tunggal, huwallahu taala. Ya, yang lain semua wujud dia majaz, sandaran. Dan ya, wujud Tuhan wujud hakiki, wujud makhluk adalah majaz, sandar saja. Bayang, tuan-tuan nampak bayang? Ya, tu jalan nampak bayang tak? Ada tak? Nampak tak? Tapi orang kira tak? Tak kira. Orang datang perempuan 3. Mana? Tuan bayang. Dia kata gila bayang ni. Bayang orang tak kira. Sebab apa orang tak kira? Wujud bayang bukan hakiki. Dia bersandar pada Tuhan dia. Nisbah kita dengan bayang, kita dipanggil hakiki, bayang majaz. Kita berjalan, bayang. Kita berhenti, dia berhenti. Dan jadi sebab tu orang tak kira. Banding wujud kita dengan Tuhan, tentulah. Semua benda telah siap di azal. Ya, proses pelaksanaan bagi kudrat Allah Ta'ala dipanggil ta'alluq, apa dipanggil? Tanjizi hadis. Ya, ada pun kudrat dia panggil ta'alluq tanjizi qadim, taksis, iradat, taksir. Ada dia. Habis. Maka wujud yang sebenar dia, mana wujud yang tidak didahului oleh ketiadaan dan tidak akan bertembung dengan ketiadaan. Maka wujud macam ni tak ada melainkan Allah Ta'ala aja. Ya, itu. Kemudian azaliyun la bidayata lahu, sedia tiada baginya permulaan. Huwal awwalu, awal dengan mana apa? Tidak ada bidayah. La bidayata lahu, wujudan dia tidak ada permulaan. Maknanya wujud dia tidak didahului oleh ketiadaan. Kalau wujud dia ada didahului oleh ketiadaan macam kita, maka kita ada bidayah, permulaan, tahun-tahun bila kita lahir. Ya, maka kalau begitu maka ditubuhkan Tuhan. Sebab bila wujud dia asal dia Adam tak ada, dia nak pergi kepada dia, yahtaj ilal fa'il, dia berhajat kepada pencipta. Tiap-tiap zat yang berhajat batal makna ketuhanan. Tuhan ni dia tempat berhajat, bukan dia berhajat. Ya, itu sebab salah kalau tanya siapa jadikan Tuhan. Itu soalan orang gila ni. Dia sebut Tuhan tapi dia kata siapa jadi. Tuhan bukan dijadi, dia penjadi. Ya, dia adalah mujid, bukan dia makhluk, dan dia khalik. Ya, kalau dijadikan tu bukan Tuhan, batal makna ketuhanan. Sebab bila dijadi dia berhajat. Bila berhajat, lemah tu bukan Tuhan. Tuhan tempat dihajat, bukan dia berhajat. Dia tempat bersandar, bukan dia bersandar. Ya, itu bau Tuhan. Sebab tu nanti terbatal apa yang didakwa oleh orang kafir. Bersyaitan di mana ditanya, siapa jadi alam? Allah. Langit, bumi, Allah. Semua Allah, Allah. Last dia tak jadi Tuhan. Siapa jadikan Tuhan? Soalan tu soalan orang gila. Kalau orang tanya tu orang gila, tak ditanya. Bila sebut Tuhan, ya, apa makna ketuhanan? Dia maknanya bersifat dengan wujud hakiki, wujud mutlak. Wujud mutlak makna kewujudan dia asli, dia tak perlu pada pencipta. Kalau dia perlu pada pencipta, itu bukan Tuhan. Dia kata Tuhan tapi siapa jadi? Soalan salah. Dia sebut Tuhan, tak ada penjadi. Kalau ada penjadi, itu bukan Tuhan. Itu makhluk. Apa makhluk? Allazi khuliqah, yang dia jadi. Allah Ta'ala khaliq, allazi khalaq. Dia yang mencipta. Habis. Ni kadang-kadang dia pening. Dia pakai akal yang sempit. Jadi. Habis Tuhan siapa jadi? Ni buat-buat orang panggil apa? Yang pakai bau pakai akal nama. Pak pimpun. Ini gulungan ni pakai ni. Pakai logik akal ni ni. Ya. Dia jadi tanya, dia tanya siapa jadi Tuhan. Kacau. Tiap-tiap benda penjadi mesti ada penjadi. Maka Tuhan siapa jadi? Itu guna akal. Kalau guna akal saja, dia ada gosak dan manik tabada ala aklin dhalla. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Manik tabada ala malin qalla wa manik tabada ala jahin zalla wa manik tabada ala Allah fala dhalla wa la qalwa zalla.
Siapa yang berpegang pada akal, confirm dia akan sesat, kata Sayyidina Ali. Akal dipendek untuk dia mesti dipandu dengan syariat. Kalau tidak dia habis rosak. Ya. Habis. Kemudian munazzahun an musyabahatil makhluqat. Allah munazzah, maha suci daripada bersamaan dengan segala makhluk yang baharu. Itu sifat besar, laisa kamislihi, syaitu dasar besar gitu. Kok mana pun dua benda yang dikatakan hakikat dia berlainan, dia takkan jumpa jalan persamaan. Ya, Allah Taala wajibul wujud, kita mumkinal wujud. Nama pun tak sama tuan. Tak usah pelik kenapa lembu ni dengan ayam tak serupa, yang boleh. Ya, lembu cara lembu, ayam cara ayam. Nama pun tak sama. Apatah lagi kalau kita dengan Tuhan lagilah, ya. Kita tidak ada jalan keserupaan. Sebab tu kalau ayat-ayat Quran atau hadis-hadis yang ada makna-makna yang tasyabuh kena ditakwil. Wa kullun nasin awhamat tashbiha wa yufalun tanziha. Tiap-tiap nas Quran tu dia kata yadullah fauqa aidihim, yad. Maka jangan kata tangan macam ni. Ya, tangan dengan makna serah, tangan dengan makna kekuasaan. Itu maksud dia ni. Ya, ataupun serah. Tangan allazi yaliku bihi, yang layak dengan dia. Ya, dengan kebesaran dan keagungan Tuhan. Al-imanu bihi wajib, soal anhu bid'ah, wa kaifatu majhulah. Itu kata Imam Malik radhiyallahu anhu dalam ayat mutasyabbihah. Ya. Muka pintu, wajhullah. Kita punya muka dengan muka pintu sama kan? Muka kita dengan muka pintu dah tak sama dah. Kita makhluk tak sama, lagi dengan Tuhan jauh lagi lah. Wajah dengan mana zat ataupun wajah mana serap Tuhan, allazi yaliku bihi, yang layak dengan dia, yang tidak ada satu sikit pun persamaan dengan makhluk. Kalau sama dengan makhluk, dah jumpa makhluk lah. Kita pula jadi Tuhan Tuhan. Ya, itu di antara cara salah penyebutan, ya. Munazzah an musyabahatil makhluqat. Dan lagi laisa kamisli syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada satu serupa Allah, dan dia itulah yang mendengar, amat mendengar, lagi amat melihat. Itulah zat Tuhan kita yang sebenarnya dia tidak ada satu pun yang serupa dengan dia. Ya, maha dahsyat Allah Subhanahu wa taala. Kanallahu wala syai'a ma'ah. Tidak ada, ia tidak ada satu sertanya. Ya, itu mana zat yang wajibul wujud, yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Adapun makhluk yang mumkinal wujud, bersifat dengan segala sifat naqais, kekurangan lawan dia. Ya, tapi heran makhluk, ya. Bila itu sebab kenal Tuhan, dia ada rahsia sir besar tu. Ya, uhwa an urifa fa khalaqal khalaq. Sebab itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mentafsirkan ayat wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, ai illa liya'rifun. Ya, rahsia mengenal. Sebab dia kalau kenal Tuhan, sebenarnya kenal, dia faham benda ni. Ya, dia akan nampak jelas kebesaran, keagungan, kehebatan Allah, dan dia akan gantungkan hati dia betul-betul cinta, mahabbah dengan Tuhan. Sebab hati manusia, dia akan kasih, akan seronok dengan benda yang hebat. Benda hebat, benda mahal, benda paling semua sekali. Yang tu baru jatuh hati. Orang tak jatuh hati pada benda yang buruk, benda itu, ya, benda yang tidak ada nilai, benda yang kekurangan, hati takkan jatuh kan. Kita letak nasi panas dengan nasi dah basi, kan? Ya, kita letak kereta harga mahalnya 3 juta dengan kereta buruk jalan tengok jatuh 3 silinder, mana nak naik kan? Semua nak naik yang paling hebat, semua nak pilih benda hebat. Sekarang makhluk dengan Tuhan siapa hebat? Kenapa jatuhkan hati kat makhluk? Salah ni. Sebab dalam kurang dalam kurang kenal dengan Tuhan. Bila kurang kenal dengan Tuhan, itu dia pusing, dia mengagau, dia tak kena tepat. Kalau dia kenal siapa dia Allah Ta'ala betul, nasai kalbi dia tak akan beranjak pada yang lain. Confirm, tetap dia menghadap pada zat yang maha sempurna. Itu maknanya. Habis. Dan satu lagi, laisa bijismin musawwar. Dan Allah Ta'ala tidaklah merupakan jisim yang musawwar, yang dirupakan. Ya, maknanya jisim benda yang mengambil yattakhidhu farak, mengambil farak. Sebab tu tidak dikatakan Tuhan di atas arasy. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Istiwa tu mana banyak kan? Istiwa tu mana isti'la. Dia memilih, dia memerintah, bukan makna duduk macam kita ni. Kalau duduk atas aras makhluk. Sebelum jadi aras duduk kat mana katanya dia? Satu, kalau duduk atas aras dah jadi batal makna wahdaniyat. Dia maknanya qadim, tempat pun qadim juga. Dah dua. Oh, banyak slab, banyak bertembung berlaku tu. Tak betul tu. Lepas tu ditakwilkan dengan makna apa? Memerintah. Bukan duduk macam kita ni. Kalau duduk macam kita jadi kafir musyabbihah.
Ya, dia tasyabuhkan makhluk itu dengan Tuhan. Ini di antara perkara-perkara dalam usuluddin kena berhati-hati. Kendian-kendian macam-macam Wahabi dan buat ni. Ya, dia dah berani pula tanya Tuhan kat mana, macam wah. Ya, dia kata atas aras pun dah berani cakap sekarang. Dulu tu atas aras kata. Berat entah ni. Ulama-ulama semua dah bahas dulu benda-benda ni. Bila tu ya. Kemudian ta'ala Allahu 'anil intiqal wal harakat wal khulul wal aqtar wal jah. Jadi kesimpulan dia, tiap-tiap sifat yang dipakai oleh makhluk, maka fallahu mukhalifun lisan. Allah Taala mukhalafah semua habis itu. Dia cara dia zat yang berbeza, wajib wujud, kita cara kita zat mungkinan wujud. Settle, senang ni cerita. Tak ada bayar-bayar dan ni. Allah Taala cara dia, kita cara kita. Dia dengan kesempurnaan dia, kita dengan sifat kekurangan, kefakiran kita. Ada pandang kepada kita mana arafan nafsa faqad arafa rabbah. Siapa kenal akan dia kenal akan Tuhan dia. Ya, dia kenal Tuhan bersifat kamalat, maka dia kenal sifat dia naqais, kurang. Ya, dan kita dah dikenal Tuhan bersifat qadim sedia, dia kenal dia sifat hadis yang baru terikat dengan dia, dan tempat tajalli dia ialah makhluk ni. Ya, kita pandang saja kepada makhluk, kita ingat kebesaran dia. Mar'al, kata Sayyidina Abu Bakar, ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu ma qablah. Aku tidak lihat dengan mata luar kepada makhluk, melainkan hati aku dah pergi kat dia. Ya, jadi buka dua mata, basar wal basirah. Al basar la tara ilal khalq wal basira la tara ilal haq. Ya, mata luar tak pandang melainkan makhluk, mata dalam dia pandang Tuhan. Tapi pandang bukan pandang macam ni, pandang dengan mana syuhud, musyahadah dan muraqabah dan musyahadah akan Allah Taala. Itu dalam hadis sahih, anta mudallah ka annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Itu makam makrifat yang sebenar, mengenal Tuhan dengan cara mukasyafah, muayyanah dan musyahadah. Itu peringkat dia panggil tauhidul khas. Adapun tauhidul am, mengenal bidalil wal burhan, membina akidah. Adapun tauhid khas, dia membina zauq, rasa. Tuan-tuan beli burger kan, pegang ni kan, antara tak makan, saya pegang ni, pelik juga. Ya, kita beli air pegang, tak minum tak, saya suka pegang ni, pelik juga. Pegang ni akidah, takkan dalam lama dua akidah dia, akidah basic kan. Kita membina akidah supaya iman kita berbeza dengan golongan kufar. Lepas tu berjalan ke depan lagi, fafirru ilallah, supaya kenal lebih dekat dengan Allah Ta'ala, rasa. Ya, sebab dalam hadis afdalul iman anta alamallahi haitsuma kunta. Iman paling afdal anta alamallahi haitsuma kunta. Kamu sedar, faham, tahu di mana kamu berada, kamu sedar akan Allah Taala. Duduk baring kita semua dengan dia. Kun ma'allah tarallaha ma'at. Ya, kita sentiasa repair dalam supaya hati kita dengan dia hudur, insya-Allah dia akan kurniakan keperasaan kalbi kita sentiasa dengan dia. InsyaAllah mudah-mudahan kita dibukakan lagi terang ya ain makrifat kita dengan Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terselawat sikit.